Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 29 November 2022, 2:30 petang. Seperti biasa, anda bersama dengan saya, Fariza Amani, di dalam segmen Isu 2PM, di mana segmen ini kita membincangkan mengenai rumah tangga, mengenai wanita, mengenai percintaan, cinta-cintun, kan? Jadi, bersama dengan kita, insyaAllah hari ini kita nak bincangkan satu topik yang berkaitan dengan kita panggil sebagai bahasa cinta lah, ataupun kita panggil sebagai love language, tapi kejap lagi kita explain balik. Dan saya kira kita baru saja dapat cuti yang agak panjang pada saya, daripada hari Sabtu sampai ke hari Isnin, dan mungkin ada di luar sana yang ambil kesempatan cuti ini pergi bawa family bercuti, kan, ataupun ada di luar sana yang ambil kesempatan untuk bawa anak-anak balik kampung, jumpa atuk nenek ni, kan, mesti excited, kan, nak balik kampung. Ataupun mungkin ada dekat luar sana yang mereka spend time bersama dengan kawan-kawan, buat aktiviti outdoor, dan mungkin hari ni mood tu masih mood bercuti. Jadi ingat balik apa tujuan kita, matlamat kita, apa yang kita nak capai dalam hidup ni. Memandangkan kita pun dah berada di penghujung 2022, dah capai belum azam yang kita dah azam masa Januari 1 hari bulan 1 dulu. Jadi semoga kata memberi sedikit dorongan lah untuk anda teruskan bekerja hari ini. Semoga mencapai apa tujuan kita untuk tahun 2022 ini. Okey, jadi kita nak terus kepada perbincangan kita hari ini. Kalau kita tengok topik kita highlightkan berkaitan dengan suami tak selalu cakap I love you, tanda tak sayang isteri. Ataupun pasangan kita susah betul lah nak cakap I love you, I miss you. Susah betul, berat betul mulutnya nak bercakap I love you tu, kan. Adakah itu tanda tak sayang? Adakah itu tanda tak cinta? Kita nak bincang topik ni hari ini. Sebab kadang-kadang pasangan kita ni, kita cakap I love you, dia cakap tu je. Dia tak cakap pun I love you tu. Kita nak full, kita wanita ni, kan. Kita nak full. Kadang-kadang kita cakap I love you, dia bagi emoji je love kat kita. Tak cukup, kita nak full juga, kan. Jadi kadang-kadang mereka tak sedar yang sebenarnya pasangan mereka tu ada bahasa cinta mereka yang tersendiri. Mungkin mereka tidak cenderung ke arah itu, Dan insyaAllah lah kita nak bincang banyak lagi topik berkaitan dengan bahasa cinta, love language ini, supaya anda lebih mengenali pasangan anda. Okey, jadi bersama dengan kita hari ini, sekali lagi kita jemput, sebelum ni bersama dengan SK On Air, bersama dengan Fatimah Nawawi. Kali ni kita curi pula masuk dekat segmen kita, segmen Isu 2PM, kan. Tak cukup lah satu sesi hari tu. Hari ni kita fokus pada cinta pasangan pula, bersama dengan saya Tuan Syarum Hassan, ataupun pakar bahasa tubuh, ataupun kita panggil kaunselor berdaftar lah. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat, Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini kita sihat-sihat, insyaAllah. Sihat-sihat, insyaAllah. Ada air di depan, boleh sambil-sambil minum, kan, santai-santai je. Kita nak bincang hari ni, topik kita hari ni, Tuan, iaitu berkaitan macam saya cakap tadi lah, suami jarang cakap I love you ni, betul ke tanda mereka ni tak sayang? Ataupun isteri ke tak cakap I love you, tanda kurang sayang? Kan, kita nak bincangkan topik ni lah, Tuan, hari ini bersama. InsyaAllah dalam 45 minit ataupun dalam lebih kurang sejam perbincangan kita. Okey, tapi sebelum kita mula, kepada anda yang sedang menonton, jangan lupa like dulu live kita, hantar tekan love spam banyak-banyak, boleh komen, boleh bagi pandangan apa yang anda rasa berkaitan dengan pasangan anda, kan. Hantarkan di ruangan komen. Jangan lupa share juga, mungkin ada yang sedang bekerja tak sempat nak tengok, mereka boleh tengok selepas bekerja. Dan jangan lupa untuk sumbangkan star juga. Semoga kata apa, kita punya perbincangan ini boleh diteruskan lagi di masa akan datang, memberi manfaat kepada mereka yang mendengar. Okey, jom kita nak start perbincangan kita hari ini, Tuan. InsyaAllah boleh, Tuan? InsyaAllah boleh. Kita start, iaitu berkaitan dengan topik kita lah. Kita direct dengan terus kepada topik kita, iaitu kita nak membincangkan mengenai, kita cakap tadi I love you, kan. Betul ke I love you tu satu tanda kalau tak cakap maknanya tak sayang? Ataupun penting ke I love you ni untuk kita sentiasa luah kepada pasangan kita I love you? Kalau tak luah tak boleh ke, Tuan? Macam mana, Tuan? Okey, terlebih dahulu saya ucapkan kepada pihak Siakap Keli TV, terutamanya Isu 2PM yang kali kedua lah saya dijemput. Yang lepas kita bahasa badan, hari ni bahasa cinta. Ya, betul. Okey, untuk menjawab soalan yang Iza berikan tadi, dia memang hakikatnya kalau kita lihat pada hari ni lah, sebenarnya trend I love you ni dia sebenarnya terbalik. Saya tak tahulah kalau kaunselor lain macam mana.
Sebab macam saya mengendalikan sesi kaunseling, jadi adalah klien kita yang berkait tentang rumah tangga dan sebagainya. Kalau tengok trend 2-3 tahun ini, sebenarnya terbalik pula sebenarnya. Isteri yang susah kan? Isteri yang susah sebab dia dah shift fokus kan kepada ialah mungkin tuntutan kerja, online shopping dan sebagainya. Tapi tak apa, sebab bila bercakap tentang suami jarang cakap I love you ni sebenarnya memang dulu memang agak memang menjadi topik yang sentiasa jugalah, yang hangat lah, yang hangat, yang ada datang jumpa kita untuk sesi kaunseling dan sebagainya. Tapi sebenarnya bila ini pengalaman saya mengendalikan bukan setakat kaunseling, tapi juga kita buat kursus-kursus yang membabitkan pasangan-pasangan ya. Hakikatnya perkataan I love you ni adalah satu kalimah yang susah untuk diterjemahkan. Sebab dah lah susah nak diterjemahkan, nilai pun tinggi. Itu yang kadang-kadang bila dalam kursus tu kita buat, kita nyatakan soalan. Apabila anda menyebutkan I love you kepada seseorang, apa yang anda maksudkan ialah saya minta mereka senaraikan 10. Daripada 10 tu tak ada satu jawapan yang solid. Maksudnya tak ada yang, kadang-kadang mereka sendiri pun tidak faham ataupun tidak jelas apa maksud I love you tu. Itu yang kadang-kala bila kita lihat kepada senario hari ni ada orang hari-hari sebut I love you. Contoh suami kepada isteri. Tapi bila hari-hari sebut, tapi bila dah mungkin dengar hujah, mungkin pembacaan, oh ini maksud dia. Jadi mungkin sebelum ni tak ada nilai, sekarang dah ada nilai. Ada juga orang yang mungkin pembesaran dia di rumah sewaktu dia kecil, dia jarang dapat perhatian parents sebagai contoh. Jadi dia suka pula nak terima ayat I love you tu. Ada juga kalau kita tengok trend hari ni, sebagai contoh lah, katalah kadang-kadang kes isu remaja yang terlanjur ni kan, pun bermula dengan perkataan I love you semata-mata nak tunjukkan bukti kasih sayang tu. Belum lagi yang sebut je terus lari pun ada. Macam-macam. Jadi perkataan I love you ni sememangnya kalau kita tidak faham memang menimbulkan kekeliruan. Tapi saya suka nak bawa satu kepada sebab once kita dah sebut tentang feelings ni Izzah, bahasa cinta ni, dia tak nak berkait dengan emosi. Itu sebab kalau contoh, kalau mungkin kita baca Tony Robbins, Tony Robbins kata apa? Emotion adalah force yang akan buatkan kita move daripada satu tempat ke satu tempat. Sebagai contoh, katalah Izzah haus. Jadi daripada mana datangnya haus tu? Dia datang daripada satu tenaga. Jadi daripada tenaga itu tadi buatkan Izzah nak hilangkan rasa haus tu, kena bergerak, ambil air. Jadi di situ emotion ni sebenarnya gabungan energy dan motion. Jadi macam tu jugalah bila bercakap tentang cinta. Kadang-kadang kita nak zahirkan tu payah. Betul. Kan? Apa buktinya? Ada itu yang terpaksa beli cincin, nak beli bunga, coklat pelbagai semata-mata nak tunjukkan sesuatu benda yang sukar untuk kita zahirkan secara fizikal ya. Tapi di situlah bila bercakap tentang I love you ni, hakikat sebenar kenapa orang mungkin sukar ya. Dia sebab ada 4 perkara dalam elemen I love you tu yang perlu seseorang faham. Yang pertama adalah elemen I see, saya nampak. Yang mana kalau kita nampak seseorang, contoh kita suka pada dia, cinta pada dia, kita kena nampakkan bukan setakat fizikal tapi juga perasaan dia. Jadi di situ barulah orang boleh rasa kehadiran cinta daripada suami pada isteri, isteri pada suami, kan? Selain elemen I see, dia kena I accept. Terima seadanya. Jadi di kat situ once dah ada terima seadanya, dia akan masuk kepada satu elemen iaitu syukur. Yang itu yang biasanya kalau bila kita tengok trend hari ni Izzah ya. Kadang-kadang dia datang jumpa kaunselor kan. Rupa-rupanya dia kata mungkin pasangan tak cukup seperti apa yang dia expect kan. Expectation pasangan tinggi tapi pasangan tak berikan apa yang dia nak.
Tapi bila kita bawa kepada elemen syukur, sebenarnya banyak Iza, sebenarnya pasangan ada beri tapi orang tak nampak. Tak nampak. Last sekali adalah elemen yang mana kita bila dah syukur tu, kita kena zahirkan. Di situlah baru bukan setakat kita rasa, orang lain pun, iaitu pasangan lah maksud saya, dia pun akan rasa. Jadi di situlah bila tolak soalan yang pertama tentang I love you tu, jadi nak tak nak kita kena faham elemen I love you tu sendiri. Jadi kiranya tadi IC, lepas tu kena accept menerima pasangan tu seadanya. Bila dah terima baru kita nampak pasangan kita ni macam ni, baru kita rasa bertuahnya memiliki kan. Rupa-rupa banyak nilai, yang tak ada dekat orang lain kan. Kenapa ditakdirkan dengan dia kan. Jadi secara automatically akan terzahir. Kata apa, kita sendiri yang akan tunjuk dengan bukan tanpa ada keterpaksaan. Betul, sebab kita dah menerima dia seadanya. Okey. Jadi kiranya tuan, kita kena faham dululah konsep perkataan I love you itu sendiri kan. Setengah orang dia hanya kata apa, describe I love you tu setakat sayang je kan. Kita tahu love tu kan sayang kan. Tapi tak mendalami I love you itu sendiri. Okey. Satu permulaan yang baik tuan. Tapi kita nak pergi kepada, nak fokus kepada soalan kita yang seterusnya. Macam saya cakap tadilah, kita nak belajar bahasa cinta pasangan kita kan. Jadi kita nak tahu secara kata general, secara umumnya, mungkin tuan boleh explain apa yang mereka penonton kena tahu berkaitan dengan bahasa cinta itu tuan. Apa itu bahasa cinta? Okey, bila bercakap tentang bahasa cinta ni, dia adalah berkait bagaimana mesej kita pada seseorang. So dia kunci dia adalah communication balik. Jadi di situ, dalam kita nak memberikan bahasa cinta kita pada seseorang, macam saya nyatakan pada soalan yang pertama tadi, kita kena zahirkan kan. Tapi macam mana kita nak zahirkan? Jadi di sini saya sukalah nak bawa, ada satu kajian sebenarnya daripada seorang terapis, seorang psikologis yang bernama Gary Chapman. Gary Chapman dia telah menghasilkan satu kajian dan telah dibukukan pun, dan buku tu agak popular, yang mana dia menyatakan dalam bahasa cinta ni ada 5 perkara. Ada 5 perkara. Yang pertama, affirmation, iaitu peneguhan. Macam mana cara nak teguhkan bahasa cinta kita pada seseorang? Melalui verbal kita, iaitu yang kita kena luahkan, I love you lah, I miss you kan. Jadi di situ kena zahirkan melalui pengucapan. Jadi di situ bila pasangan dengar, dia terasa kan. Ataupun tak semestinya I love you, sebab kadang-kadang mungkin kita nak mempelbagaikan. Jadi di situ mungkin kita boleh tambah ayat-ayat macam pick up line kan. Itu pun adalah salah satu pendekatan. Itu trend kan. Itu yang kadang-kadang kita pick up line tu kadang pening juga kan. Apa beza awak dengan cicak kan? Dah disamakan pasangan dengan cicak pula kan. Awak cicak melekat di dinding, awak melekat di hati saya kan. Tapi tak apa, yang itulah yang akan menjadikan suatu komunikasi dan hubungan itu lebih cantik kan. Yang kedua adalah kualiti masa. Kualiti masa. Kalau kita tengok trend hari ni, orang semua tengah sibuk dengan kerjanya, dengan tugasannya, dengan mungkin apa-apa perkara lain, NGO dan sebagainya. Jadi dia kualiti di rumah tu dari segi masa kurang. Jadi di situlah kita juga melalui pendekatan yang Gary Chapman nyatakan, kita juga boleh menzahirkan bahasa cinta melalui kualiti masa. Contoh, mungkin kita sibuk, mungkin kita time yang ada mungkin hujung minggu. Jadi gunakan hujung minggu tu dengan penuh kualiti. Spend time. Dia tak semestinya berapa lama panjang masa yang kena peruntukkan. Tapi kadang-kadang dia berkait tentang kualiti yang ada. Sebagai contoh, hakikatnya kalau macam contoh kita dengan anak-anak dengan anak-anak Iza, hakikatnya anak-anak dia tak nak lama pun dengan mak ayah dia. Dapat 30 minit tu yang betul-betul kita berikan fokus pada dia. Lepas tu dia tak ada apa-apa dah.
dia dah rasa cukup terima kualiti masa daripada mak ayah dia kan. Itu yang kedua lah, yang mana yang pertama affirmation, peneguhan, yang kedua dari segi kualiti masa, yang ketiga kalau menurut Gary Chapman adalah dari aspek sentuhan fizikal. Yang last time kita sebut tentang bahasa badan, ada sentuhan, macam mana cara nak sentuh. Setiap benda tu ada message dia. Jadi kalau kita sebagai parents, kita boleh guna elemen sentuhan ataupun elemen non-verbal dalam communication kita. Sebagai contoh, ya Iza, kadang-kadang kita nak mendekati anak. Mungkin anak ni bila dia dah sampai satu peringkat umur, dia dah mula segan dengan mak ayah dia. Kenapa segan? Dia pun sebenarnya anak nak mendekati, tapi tengok mak ayah pun macam sibuk, dia pun tak nak ganggu. Tapi hakikatnya dia perlukan perhatian. Jadi cara yang terbaik mungkin kita boleh start pegang bahu dia. Hakikatnya bahu manusia ni, Zai, nak tahu rahsia? Belakang bahu kita ni apabila disentuh, 70%, ini berdasarkan dari satu kajian, 70% diri orang yang kita sentuh tu akan mudah terima apa yang kita sarankan. Bahu That's why orang sedih, sabarlah, kita gosok belakang dia kan. Hakikatnya 70% dirinya akan terima mesej kita dan akan sampai di sini. Itu sebab kalau orang tengah down, dia ada rasa macam harapan balik. Orang tengah happy, dia rasa lebih excited. Jadi boleh kita sentuh bahu ataupun melalui eye contact. Contoh kita dengan anak, mungkin anak ialah anak tinggi, tak ada tinggi mana sangat kan. Kalau yang kecil-kecil ni, kalau kita melihat anak macam ni dalam keadaan berdiri, mata kita ke bawah, anak terpaksa mendongak tengok kita, hakikatnya kita sedang menggunakan elemen power kat situ. Itu yang buat anak rasa takut lah kan. Sikit. Jadi apa kata kita duduk kat sofa, sambil tu kita selaraskan kedudukan tinggi kita dengan anak. Jadi anak bila nampak mata separas dengan mata dia, dia feel tu lain. Jadi kat situ elemen sentuhan fizikal tu kena digunakan sebaik mungkin. Selain daripada tu juga, elemen keempat yang dinyatakan oleh Gary Chapman juga ialah berkait berikan servis. Kan, ini yang ramai bagi sebenarnya. Hadiah semua ni lah. Tak juga. Berikan servis ni macam ni, Zah. Contoh, tengok isteri penat. So suami yang rasa sayang pada isteri, cinta kat isteri, apa kata malam ni dia pula masak. Ataupun hujung minggu dia lah tukar peranan kan? Tukar baton kan. Dia pula basuh baju, lipat baju. Jadi itu pun salah satu cara untuk kita menzahirkan rasa cinta, bahasa cinta. Dan yang paling obvious lah yang kelima berkait tentang hadiah. Kan? Ini komponen lain lah. Jadi cukup 5 ni, Zah, termasuk yang beri hadiah tadi. Hadiah ni tak semestinya tunggu hari jadi je kan. Kalau contoh ada something yang pencapaian pasangan, kita raikan, bagikan hadiah. Paling tidak kalau tak ada duit, mungkin boleh bagi hadiah berdasarkan ciuman. Ini for those yang mungkin jarang bersentuhan kan. Itu pun satu hadiah. Jadi kalau elemen 5 perkara ni kita berikan kepada seseorang, orang dapat rasa bahasa cinta kita tu. Tapi masalahnya, Izzah, dia tak semestinya, contoh ya, kita nampak orang tu suka hadiah. Jangan bagi hadiah sentiasa. Pelbagaikan rotate yang 5 perkara tu, supaya tidak nanti kalau kata kita terlalu fokus bagi hadiah, itu yang habis duit banyak. Kena seimbangkan. Dia dah terbiasa kan, bila tak dapat kan mengajuk pula kan. Betul kan. Jadi kiranya nak kena mempelbagaikan kata apa, bahasa cinta itu sendirilah. Tapi kita nak tahu juga kenapa penting untuk kita, orang kata apa, mengenali bahasa cinta pasangan kita ni. Contoh mungkin pasangan tu setiap orang dia ada fokus dia kan tu. Dia macam dia lebih kepada mana. Betul tak? Ke setiap orang tu ada kelima-lima itu, ataupun mereka ada satu fokus ke sini? Mungkin faham. Jadi dia biasanya pasangan ni dia berbeza. Kan? Mungkin kalau kita sekadar perkataan dah memadai. Tapi mungkin pasangan dia perlukan kualiti masa. Jadi setiap orang berbeza. Jadi betul? Di sini bila dari segi perbezaan itu, jadi paling penting ialah
kita kena faham bahasa cinta pasangan. Bukan setakat kita nak faham diri kita je. Betul. Kita kena faham bahasa cinta dia. Sebab kalau kita melihat trend hari ni, kadang-kadang apa yang berlaku ya dalam sesi kaunseling, saya nak bercerai. Contoh, kenapa nak bercerai tuan? Kenapa puan? Dia tak faham saya. Dia tak sama cita rasa dengan saya. Jadi di situ sebenarnya kalau kita melihat hakikat sebuah perkahwinan, nak cari yang sempurna memang tak dapat. Kan? Tapi dekat situlah bila kita memahami diri kita dan pada masa sama memahami diri pasangan, kita sesuaikan mana yang dia cenderung, contoh cenderung dari segi servis, kita berikan servis. Kalau dia pula melihat kita cenderung kepada mungkin dari segi sentuhan, banyakkan sentuhan. Jadi di situ setiap orang akan merasai sensasi yang berbeza setiap kali berurusan dengan pasangan. Jadi dekat situlah yang akan menjadikan kualiti suatu hubungan tu lebih menarik dan yang lebih penting berpanjangan. Betul. Sebab dia rasa pelbagainya rangsangan kasih sayang, bahasa cinta yang pasangan dia berikan. Jadi kat situ kita tak nak kena memahami. Kena belajar lah. Kena belajar juga. Tapi hakikatnya Iza, dia dalam kita memahami bahasa cinta dia bukan setakat yang Gary Chapman katakan ni. Ni kalau berdasarkan pemerhatian saya sebagai kaunselor untuk beberapa tahun ni, hakikatnya kita kena kenal karakter pasangan. Jadi di situ banyak sebenarnya yang kita nak pelajari dalam untuk mengekalkan suatu hubungan yang indah ni untuk supaya dia berpanjangan. Tapi dari situ penting jugalah berbalik kepada soalan Iza ni, apa pentingnya bahasa cinta tu? Kenapa perlu? Kan? Sebab yang pertama dia akan mengajar erti kita tidak selfish. Sebab once kita faham bahasa cinta pasangan, jadi maksudnya kita dah ada give and take. So apa dia suka kita berikan, apa tak suka kita jauhkan. Begitu juga sebaliknya. So kita tidak akan selfish. Yang kedua, dia akan membentuk empati. Iza faham apa beza simpati dan empati? Empati, kalau simpati tu macam kata apa, kalau empati macam ihsan macam tu kan. Kalau simpati macam kita mau kepada kesian lah kot. Okey. Kalau berdasarkan jawapan Izzah, separuh betul. Separuh betul. Betul. Simpati ni ya betul, kita rasa kesian, rasa simpati lah atas apa yang berlaku pada seorang. Tapi empati ni Izzah, contoh Izzah tengah happy, saya tengok Izzah happy, saya pun tumpang happy. Itu empati. Maksudnya kita meletakkan diri kita di kasut seseorang. Jadi itu juga pentingnya bahasa cinta ni. Antara kepentingannya, kita lebih empati pada pasangan. Tengok muka pasangan tengah penat, tak adalah kita tanya soalan-soalan yang berat kan. Kalau tengok dia dah okey, kita tanya soalan yang sesuai. Antara lain juga dia akan membuatkan hubungan tu lebih intim. Dan yang seterusnya dia akan membuatkan rasa cinta tu lebih mekar lah. Sebab bila kita dah berbagaikan, memahami, empati, itu yang akan menjadikan suatu hubungan berpanjangan. Jadi kiranya penting untuk anda mengetahui pasangan anda punya bahasa cinta, supaya macam tuan cakap tadi lah, ada give and take. Kita faham dia faham kita, kita usahakan untuk orang kata apa, serasikan diri kita dengan bahasa cinta mereka, walaupun mungkin tak sama kan tuan, tapi kita usaha give and take. Dia bagi, kita pun bagi, macam tuan cakap tadi lah, makin mekar. Dan pasangan pun mungkin lama-lama boleh menerima bahasa cinta kita yang mungkin tak sama dengan mereka kan tuan. Okey, tapi tuan, kita tak tahu juga, tadi kita cakap berkaitan dengan mengenali bahasa cinta pasangan, tapi mungkin ada setengah orang yang macam mana nak mengenali bahasa cinta dia sendiri. Kadang-kadang macam confused lah kita ni, kadang-kadang macam nak quality time, kadang-kadang nak juga kata-kata kata-kata semangat. Macam mana kita nak, ada tak orang kata apa, nak kena jawab soalan ke baru tahu saya ni macam mana tu? Alright, kalau dalam kita nak mengenali bahasa cinta kita sendirilah dia hakikatnya 5-5 tu ada. 5-5 kan? Tu ada. Cuma yang mana satu lebih ketara, lebih dominan. Yang ini memang tak nak kita kena explore sendiri. Diri kita sendirilah. Kita kena explore dengan persekitaran. Dia tak semestinya dengan pasangan Izzah. Contoh kalau kita kat pejabat,
katalah kita ambil situasi di pejabat. Kita lebih cenderung kepada apa? Kalau contoh kita dah berikan performance yang baik, apa yang kita expect orang akan bagi balik pada kita. Contoh mungkin majikan berikan, mungkin kata-kata semangat, kita rasa happy. Dari situ mungkin kita boleh katakan kita cenderung pada peneguhan, affirmation tadi. Ada juga mungkin reward yang kita dapat berdasarkan performance kita tadi, mungkin dari segi gifts, hadiah. Mungkin perform aja bulan ni KPI, jadi employee of the month, dapat tiket percutian. Kan? Jadi kalau kita rasa cenderung kepada nak kejar hadiah macam tu tadi, jadi kita nampak kecenderungan kita kepada hadiah. Jadi di situ nak tak nak kita kena explore yang mana yang paling kita suka. Lagi cantik Izzah, kalau kata kita dapat buat, tentukan yang mana nombor 1, mana nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Lebih cantik di situ. So nak tak nak sama ada pada diri sendiri, maksudnya macam soalan Izzah tadi, macam mana kita nak kenal, macam tu juga kita nak kenal pasangan. Contoh kalau kita duduk dengan dia, bersembang, ataupun duduk hangout dengan kawan-kawan. Sebab biasa orang dating awal-awal ni dia tak semesti start berdua. Betul. Dia mungkin start dengan, mungkin kalau di tempat kerja, suasana tempat kerja, ataupun kawan-kawan yang dia bergaul. Tengok yang mana kita perhatikan pasangan kita tadi lebih suka. Jadi di situ bukan setakat diri, tapi orang lain juga kita boleh perhatikan pada masa yang sama. Maknanya tu kita bukan saja boleh mengenali diri kita dengan belajar tu, kita sendiri explore diri kita. Tak kisahlah, bukan saja dengan ketika kita berada dengan pasangan, tapi dengan kita dekat office pun kita boleh kata kenal pasti diri kita. Kan, kita lebih kepada mana, macam tuan cakap tadi lah. Okey, tapi tuan memang penting untuk kita, walaupun kita ada kecenderungan, tapi memang penting ke untuk kita kata mempelbagai, usahakan juga, walaupun yang kata di tempat yang kelima tu contohlah yang orang kata apa yang tak suka kata sentuhan ni kan, contoh dia tak suka. Jadi adakah penting untuk memang dia kena usahakan juga untuk kata apa, cuba untuk sama tarafkan lah yang dengan bahasa-bahasa cinta yang lain tu. Penting tak? Ada pentingnya juga Izzah, tapi pada masa yang sama kita kena meneliti pasangan kita balik lah. Okay. Kalau kata dia memang tak suka pada sentuhan, jadi mungkin kita kurangkan saja. Jadi mungkin sebab kita pilihan pun daripada 5, kalau kata sentuhan dia tak suka, kita ada 4, kan? Maksudnya masih lagi ada ruang. Tapi di situ sebenarnya hakikat dalam sebuah hubungan Izzah, perbezaan itu yang kita raikan. Betul. Perbezaan itu yang kita raikan. Sebagai contoh, kalau dia, contoh katalah kita tak suka kepada hadiah. Contoh, mungkin masa kecil-kecil dulu pun kita jarang terima hadiah, kan? Tapi kita tengok pasangan kita, dia suka bagi, kan? Jadi dekat situ mungkin kita boleh start mempelajari untuk menerima. Sebab ada kala seseorang dia mungkin sukar untuk teroka pilihan yang lain, dia cuma nampak yang itu je. Jadi apa salahnya kalau kita menerima seadanya. Suka tak suka itu kita mungkin simpan untuk diri, tapi bila orang bagi kita terima, syukur. Jadi situ insya-Allah. Sebab manusia ni dia berbeza. Sebagai contohlah, kalau kita nak melihat perbezaan lelaki dengan wanita, kita ambil simple senario. Jalan raya. Orang lelaki jalan A sesak, dia tahu jalan B ada, jalan C ada, jalan D ada. Jadi dia boleh pelbagai. Itu yang menyebabkan tak boleh yang ni, kita ada yang ni. Tak boleh yang ni, kita ada yang ni. Tetapi kalau macam wanita, contoh senario yang sama, dia suka jalan tu, sesak macam mana pun dia akan lalui jalan tu. Tak berani nak keluar pada kepompong selesa tu. Kepompong selesa tu. Jadi di situ kita faham, kalau macam tu keadaannya, tak apa, kita raikan saja. Cuma mungkin dari masa ke semasa kita bawa dia teroka kepada bidang ataupun cara yang lain. Sebab dia bukan apa, kadang-kala dia bila dia comfort zone, comfort zone ni dia macam kita tidur di waktu pagi hujan lebat. Selesa tu. Sedap tu. Kan? Selesa sangat. Jadi bila kita nak suruh bangun, dia mungkin susah sedikit. Tapi bila kita bawa yang perkara baru tu dan dia rasa seronok, jadi dia akan dapat pelbagaikan pilihan yang dia ada. Tapi kira tu macam kira memang penting lah untuk orang kata apa,
seseorang itu dalam pasangan kita mencari kelainan. Betul. Maksudnya kalau tuan akan recommend mereka ni untuk cari pasangan mereka yang sama bahasa cintanya ke? Takut kalau macam tak boleh nak menerima kan. Mula-mula yelah I terima you terima I. Dah lama duduk satu rumah mungkin macam tak boleh lah macam ni kan. Tak boleh nak go lah. Kalau pada pandangan tuan sendiri, adakah kena cuba untuk cari pasangan yang sama bahasa cinta atau macam mana? Okey, soalan tu memang soalan yang sering diajukan. Sering diajukan. Sebab kadang-kadang dia bukan orang yang dah berkahwin je rujuk, yang belum kahwin nak mencari pasangan perujuk. Ya, betul. Kan? Jadi bila kita bercakap dalam aspek nak memilih pasangan, mana lagi bagus, yang sama perangai atau tak sama? Kan? Sebab saya senang guna perkataan perangai tu sebab dia melibatkan yang kita senang nampak. Kan? Dia hakikatnya setiap perkara tu ada pro and cons. Kalau sama pun dia tidak akan membuatkan sensasi tu lebih baik. Sebagai contohlah kita tengah mood bola sepak sekarang, World Cup kan. Katalah kita suka Jerman, pasangan pun suka Jerman. Kena pula Jerman kena bedil baru ni. Kalah pula. Dua-dua kan? emosi. Dua-dua emosi, dua-dua down kan. Jadi tak berapa seronok. Betul, kan. Tapi bila kita berbeza, dekat situ ada keseronokan dia, cuma kena tambah sedikit effort. Sebab effort dia susah pada awal aja. Sebab kita nak memahami dia. Itu yang kadang-kala ini ada banyak yang seronok bila kita bongkar cerita perbezaan karakter ni. Katalah si suami seorang auditory. Ini katalah kita ambil pendekatan mengenali karakter ya. Pasangan, saya katalah suami tadi auditory, isteri adalah kinestetik. Orang auditory ni adalah orang yang cenderung kepada logik, maklumat, fakta. Tapi kalau pasangannya adalah kinestetik, isteri, kinestetik ni adalah orang yang cenderung pada perasaan. Tak sukalah maklumat tadi semua. Ada kurang sikit. Tapi kalau orang share maklumat, tapi sambil dia mendengar tu ada sentuhan semua, ada okey. Kan? Katalah senario dia seperti ini. Suatu hari si suami demam. Suami tadi tidak pergi kerja lah. Jadi isteri tadi melihat tadi pun bertanya pada suami, abang demam ke? Hari ni saya demam. Alah, kesian abang. Itu ayat orang perasaan kan. Dia start dengan kesian abang. Tak apalah, Maya saya picit. Kan. Lepas tu ubat pun siap suap ke mulut, siap minum pun siap tolong bagi minum. Itu contoh orang yang cenderung pada perasaan. Suatu hari pula, hari yang lain, katalah isteri pula demam. Si suami orang logik. Awak kenapa dekat rumah ni tak kerja ke? Saya hari ni cuti, tak sihat. Kenapa? Demam? Demam. Tak apa, kat atas peti ais tu ada Panadol. Nanti kalau larat awak makanlah. Kan? Adakah suami tak romantik? Romantik, dia dah kata cuba menunjukkan yang dia caring, cakap ada ubat kat atas ni. Cuma cara dia tu mungkin tak sama dengan pasangan dia. Jadi di situ apa yang berlaku, kalau isteri tadi tak faham karakter suami, dia akan kata suami saya tak romantik. Tapi terms romantik tu daripada aspek penilaian dia lah sebagai orang yang cenderung kepada perasaan. Tapi si suami pula dia akan defend, saya ambil berat kan. Saya tanya dia, saya beritahu dekat sini ada ubat. Makna dia ambil berat. Jadi di situlah kadang-kala yang menyebabkan kadang-kala lah yang rujuk kepada saya. Bukan setakat sesi kaunseling je kena buat. Saya kena bagi kursus sekejap kan, short course kepada mereka macam mana nak kenal pasangan. Jadi alhamdulillah, once kita dah share teknik, tips kepada pasangan-pasangan nak bercerai ni, alhamdulillah lah beberapa rumah tangga berjaya diselamatkan. Berjaya lah, mereka faham lah. Jadi di situnya yang macam soalan tadi, ada pro and cons-nya. Kalau sama pun, kalau benda tu kita sama, pasangan sama, dia tak indah sangat. Boring. Tak ada pasang surut. Dia indah tu sekejap aja. Tapi bila yang berbeza ni, yang bila kita ada effort nak meletakkan untuk memahami seseorang, itu yang akan menjadikan satu keseronokan. Sebab kita menunjukkan rasa nak mencari kesempurnaan dalam sebuah hubungan.
Itu kiranya penting juga ya untuk cuba untuk cari pasangan anda yang berbeza sedikit bahasa cintanya. Kita pun boleh orang kata mengajar diri kita untuk lebih mengenali pasangan. Kan ni kalau sama macam tuan cakap tadi boring lah kan. Boring juga kan. Kita sama je perangainya, dia tak ada pasang surut dia tuan. Betul. Okey. Tapi kita nak tahu juga tuan kan kita cakap tadi tuan banyak sentuh berkaitan dengan ada klien semua kan tuan, ramai yang refer kepada tuan berkaitan dengan bahasa cinta ini. Dia mungkinlah tuan nak share sikit mungkin ada kes-kes ataupun isu-isu yang timbul lah disebabkan yang berkait dengan topik kita hari ni tuan. Okey, jadi bila bercakap tentang bahasa cinta ni ya, hakikatnya kalau untuk senario di Malaysia, saya tak tahulah nak kata Malaysia sebab kita kadang-kadang tanya kaunselor lain, ada yang kata sama, ada yang kata tak sama. Tapi saya ambil yang dari aspek pengalaman yang saya lalui sendiri dalam mengendalikan sesi, hakikatnya pelbagai Izzah. Sebagai contoh yang macam kes yang tadi, walaupun metafora je saya berikan yang body tadi dengan kinestetik tu, hakikatnya itu yang paling banyak berlaku. Selain daripada itu juga banyak juga yang berkait tidak memenuhi expectation pasangan, ya kan? Tapi di situ yang paling penting kalau bagi saya lah, dalam kita nak mencari sebuah apa kata perhubungan yang lebih baik, perkara yang paling penting sebelum kita nak melangkah ke fasa perkahwinan sebagai contohnya, kita kenali pasangan. Kenali pasangan tu bukan setakat kenal nama, duduk mana, umurnya berapa, lahirnya bila kan. Dia juga berkait tentang karakter. Sebab manusia ni dia berbeza karakter. Dan yang keduanya dia berbeza dari segi kesihatan mentalnya. Sebab ada orang cara pembesaran dia ketika kecil berbeza. Jadi pembawakan daripada zaman kecil itu jadi membuatkan bila dia besar dia berbeza. Jadi di situlah paling penting kita kena kenali. Jadi cara nak kenali seseorang tu kita boleh pelbagaikanlah teknik-teknik dalam kita nak kenal mereka. Macam contoh tadi kita boleh guna salah satu daripadanya, Gary Chapman, bahasa cintanya. Yang kedua dari segi karakternya. Yang ketiga mungkin dari segi cara dia memberikan ataupun menyampaikan mesej kepada kita. Sebab di situ ada kalanya sebagai contoh, kalau kita memerhatikan bahasa badan, kalau kata seseorang tu telah bersedia, nak menunjukkan dia betul-betul dah bersedia untuk melalui fasa suatu perkahwinan, dia akan memberikan ciri-ciri kematangan dia. Jadi di situlah paling penting kalau bagi saya lah, berdasarkan pengalaman, yang paling penting di sini kenal dahulu sebaik-baiknya, ambil masa dan jangan terikut kawan. Maksud terikut kawan di sini ialah bila tengok kawan-kawan seusia dengannya dah masuk berkahwin, bertunang, dia stres. Kan? So bila dia stres, jadi di situ kalau dia dah ada pasangan, dia akan push pasangan untuk masuk minang. Padahal pasangannya tak cukup dari segi lagi. Nak kenal pun tak cukup, kewangan pun tak cukup. Jadi akhirnya terpaksa buat loan, nak buat apa kata majlis perkahwinan semata-mata nak memenuhi expectation. Padahal yang meminta untuk berkahwin tu pun belum bersedia, yang menyediakan tu pun belum bersedia. Hakikatnya itu yang menjadikan sebuah perkahwinan tu tak lama. Jadi di situ paling penting, kalau nasihat saya berdasarkan pengalaman, ambil masa untuk kita kenal. Sebab di sinilah yang akan menjadikan suatu hubungan lebih lama. Sebab kalau kita lihat realiti pada hari ini, penceraian tu agak tinggi juga. Especially kalau kita lihat dengan keadaan trend hari ini. Asal contoh, kalau yang berdasarkan sesi yang saya jalankan, kalau sangkut dari segi ekonomi dah nak bercerai, sangkut dari segi komunikasi dah nak bercerai. Jadi di situ kalau kita tengok komunikasi, ekonomi, ini dua ni adalah dua fasa yang sepatutnya sebelum perkahwinan dia dah boleh stabilkan, sebelum masuk kan kepada fasa perkahwinan. Tapi kalau yang dua perkara ni pun tak selesai, sebaiknya ambil masa, kenali lebih lama pasangan kita. InsyaAllah bila dah masuk ke fasa perkahwinan nanti,
kematangan kita akan membuatkan lebih mudah kita menguruskan perkahwinan kita dan juga hubungan dengan pasangan. Tapi kan tuan, kiranya macam ada setengah pasangan yang mereka mengenali pasangan mereka selepas berkahwin. Jadi tuan rasa adakah itu salah satu inisiatif yang baik ataupun sebenarnya lebih baik untuk mengenali pasangan itu sebelum berkahwin, study dulu. Kan setengah orang macam tak apa, lepas kahwin boleh kenal lagi. Macam tu kan? Jadi di sini berbalik kepada yang kita bincangkan pada peringkat awal tadilah, bila kita faham maksud I love you itu sendiri, sebelum atau selepas dia hanya sekadar masa. Yang mana kalau kata kita menggunakan sepenuhnya peluang pada waktu sebelum, maksudnya pada fasa selepas perkahwinan kita dah boleh masuk kepada fasa peneguhan lah, untuk memantapkan perkahwinan yang dah terbentuk. Tapi kalau yang perkahwinan yang berlangsung, sesi perkenalan yang berlangsung selepas perkahwinan, sebenarnya itu lebih manis. Lebih manis. Tapi pada masa sama kena sesuaikan juga dengan keadaan semasa supaya kenal mengenali wujud, peneguhan pun tetap wujud. Tapi kalau bagi saya yang itu agak subjektif kepada orang tertentu lah, pasangan. Tetapi yang paling penting kita faham maksud I love you itu sendiri. I see, I accept, kita terima seadanya. InsyaAllah selamat. InsyaAllah selamat. I see, accept, bersyukur dan apa satu lagi tu last? Kita terima seadanya. Kita terima seadanya. Ingat Izzah pun dah hafal dah. Boleh guna di masa akan datang insyaAllah. InsyaAllah. Tapi tu kita ada juga berkaitan dengan contoh awal-awal dulu pasangan saya ni lebih contohlah lebih kepada orang kata apa, berikan kata-kata sokongan dan sebagainya kan. Bila dah lama-lama berkahwin ni berubah pula. Mungkin dia dah tak cenderung ke arah itu. Jadi macam mana boleh berubah kan? Okey, ini yang dinamakan masa menentukan segala-galanya. Kan? Yang mana memang manusia dia akan berubah dari aspek masa lah terutamanya. Sebagai contoh, mungkin pada peringkat awal perkenalan dia dah banyak menggunakan affirmation. Jadi bila dah kahwin dia kurang guna affirmation. Sebab dia dah rasa macam dah bagi banyak dah selalu dah. Jadi dekat situ itu yang sebenarnya macam yang kita bincangkan tadi, kita kena ada inisiatif mempelbagaikan. Sebab bukan apa Izzah, dia kadang-kala dalam kita memberikan sesuatu kepada seseorang, kita jangan bagi sepenuhnya. Maksud sepenuhnya tu bukan dari segi hati tu. Maksud saya adalah kalau affirmation je. Di situlah yang nanti akan mewujudkan elemen kebosanan. Macam contohlah kalau Izzah pagi-pagi boleh kata 2 bulan makan roti canai. Tak boleh juga tak kan. Boleh. Jadi dekat situ kita kena mempelbagaikan. Ada masa affirmation, ada masa kita bagi hadiah, ada masa berikan ruang masa, ada masa kita sentuh dia, bagikan rangsangan fizikal. Jadi di situ bila pasangan melihat kita ni kreatif, dia akan lagi seronok. Hakikatnya Izzah, kalau yang saya pernah duduk jugalah, terutama dengan golongan-golongan senior, kan? Hakikatnya senior kita adalah orang yang kreatif. Itu yang menyebabkan perkahwinan mereka lama. Dia tahu cara bagaimana memperindahkan sebuah hubungan. Contoh, jangan terkejut ada yang senior citizen yang dah lama berkahwin, still main pick up line. Pergi masjid pimpin tangan. Kan? Lagi sweet daripada kita yang muda ni. Ada pernah juga saya tanya, ini lagi rare lah kalau mungkin Izzah nak tahu ya. Saya pernah ada satu pengalaman. Kebetulan masa tu saya masuk ke suatu kawasan untuk program NGO saya lah. Saya lihat satu pasangan suami isteri naik motor pergi masjid. Naik motor pergi masjid ya. Saya lihat isterinya peluk suami. Kan, sambil naik motor sama-sama tu dia peluk suami. Lepas tu kebetulan tengah duduk tu kawan dia kata, bukan tadi dah ambil semayang ke? Kan, kalau isteri dah peluk, dah tersentuh kulit, batal lah kan? Tapi suami tu kata apa? Tak apalah, kalau batal kita boleh ambil balik. Kan? Tapi di situ nak menceritakan
kita boleh mempelbagaikan kreativiti dalam menjadikan suatu hubungan tu lebih kreatif untuk tempoh yang lama. Boleh pick up line, boleh pergi masjid sama-sama, ataupun ada juga situasi malam-malam selepas anak dah rehat tidur, dia pergi keluar naik motor tengok betul. bulan, Ada juga, kan ada juga kan. Hakikatnya kat Malaysia ada situasi macam tu. Jadi di situ pelbagaikan. Jangan kita terlalu fokus. Kita suka affirmation aja. So nanti pasangan boring. Itu yang membuatkan daripada kita nak sampaikan bahasa cinta kita, dia rasa boring dan dia beri respon yang tak baik, last bergaduh pula antara mereka. Jadi penting untuk orang kata apa, jadi kreatif. Kalau orang kata apa, senior kita boleh, kenapa kita yang orang kata orang-orang muda ni kita lagi kreatif kan? Betul. Ada banyak cara kita boleh tunjukkan dekat pasangan kita. Okey tuan, tapi kita nak tahu je tuan, macam tuan cakap tadi, sentuh sikit berkaitan dengan macam masa silam, masa zaman dia kecil-kecil kan. Adakah bahasa cinta itu bergantung kepada persekitaran dia? Contoh masa kecil mungkinlah dia tak dapat fokus kepada kurang sentuhan kan. Jadi bila dia dah besar, dia fokus kepada itu. Adakah itu menjadi salah satu faktor dia tuan? Boleh juga itu menjadi salah satu faktornya. Tapi hakikatnya dari segi pembesaran dia bergantung bagaimana dia dibesarkan. Sebab ada kalanya memang ada wujud situasi yang saya handle, zaman kecilnya dia tak dapat rasa elemen kasih sayang tu. Sebab ibu dan ayahnya bercerai pada peringkat awal. Jadi dia tak dapat rangsangan I love you tu. Jadi bila dia berkahwin dan pasangannya nak dia sebut, dia tak boleh sebut. Dia bukan tak tahu ayat I love you tu, tapi dia tak biasa, dia tidak faham maksudnya, dan dia menimbulkan kekhawatiran pada diri dia. Kalau dia cakap ni apa jadi? Dia kat situ akan wujudnya pula pesimis kan. Dia fikir yang negatif lebih banyak. Tapi dekat situlah yang paling penting. Kalau katalah kita nak menginjak kepada fasa yang kita nak memasuki, bukan setakat hidup diri kita seorang aja. Kita nak hidup berpasangan, walaupun kita melalui mungkin dari zaman kecil kita kurang elemen ataupun rangsangan tadi, mungkin dari segi kata-katanya ataupun ruang masanya. Jadi dekat sini kita ambil peluang untuk teroka macam mana untuk kita boleh mendalami elemen tersebut supaya bila dah berkahwin kita tidak akan kekok untuk menggunakannya. Sebab ada memang wujud sebenarnya Izzah, bila contoh zaman kecil dia tak dapat peluang ruang masa dengan anak-anak, tapi bila dia berkahwin dia buat benda yang sama. Sebab dia memang dah jadi macam copy paste pula kan. Tapi dekat sini kalau kita merasakan kita ada tanggungjawab untuk mengubah generasi kepada yang lebih baik, mungkin kita lalui situasi yang sukar pada zaman kita kecil, why not kita ambil sedikit ruang belajar, memahami sesuatu, dan once kita masuk ke fasa perkahwinan, bila kita dengan pasangan, kita dengan anak, kita tidak akan melakukan kesilapan yang sama. Betul. Sebab hakikatnya kita ada option, ada pilihan untuk membuat perubahan. Betul. Jadi kiranya jangan kita bawa-bawa masa silam itu kepada orang kata pasangan, kepada anak-anak kita nanti kan. Kita dah rasa kita tak suka, kita tak nak tapi pasangan kita ataupun anak-anak kita merasakan benda yang sama apa yang kita dah lalui kan tuan, betul. Jadi macam tak best jugalah. Jadi kita rasanya dah 40 minit perbincangan kita hari ni tuan. Rasa banyak yang tuan dah sharekan berkaitan dengan, terutama berkaitan dengan bahasa cinta, I love you tadi kan. Dan mungkinlah sebelum kita akhiri kita punya live kita hari ni, mungkin tuan ada sikit pesanan ke nasihat nak diberikan kepada penonton kat luar sana. Okey, baik. Jadi untuk pesanan yang mungkin saya boleh sampaikan pada sesi kali ini ialah bila kita nak bersama dengan seseorang untuk memasuki fasa terutamanya perkahwinan, yang paling penting ialah persediaan diri kita ya. Persediaan diri itu bukanlah maksudnya dari segi kita nak faham dari hukum hakamnya sahaja, tapi juga kita ada tanggungjawab dari aspek
mengenali pasangan kita, supaya bila kita kenal pasangan kita, kita faham bahasa cinta mereka. Jadi di situ kita sesuaikan dengan bahasa cinta kita. Kita akan perlu berikan give and take supaya suasana akan jadi lebih baik, kreativiti akan memuncak dengan lebih baik. Jadi di situ akan menjadikan suatu hubungan lebih berkualiti. Jadi usah kita nak berkahwin ni kerana nak ikut trend, kawan dah kahwin kita pun nak kahwin, kan? Jadi di situ usah terjebak dalam pasal itu, sebab itu nanti akan membawa lebih banyak kerosakan daripada yang manfaat. Tapi yang paling penting dalam kita sebagai manusia, kita kena faham apakah sebenarnya maksud I love you itu sendiri. Ya? Sebab I love you ini dia nampak macam satu kalimah yang simple, tapi syarat dengan nilai-nilai yang kalau kita faham, kita sebenarnya suka nak sampaikan. Sebagai contoh, kalau kata kita nak menunjukkan, ya, katalah kita sayang seseorang, kan? Jadi kita kena zahirkan dengan cara yang betul. Jangan kita semudah dengan orang ni pun I love you, dengan orang ni pun I love you. Itulah yang nanti akan wujudnya apa yang berlaku seperti yang agak ketara dalam beberapa tahun ni, skandal di pejabat sebab mudah menyebut I love you kepada seseorang. Jadi berikan protokol I love you tu pada orang tertentu sahaja, fahami nilainya, insya-Allah apa yang berlaku selepas itu adalah lebih banyak manfaat datang kepada rumah tangga yang kita bina bersama pasangan. Itu dia tadi, manfaatkan ataupun peruntukkan perkataan sayang, perkataan I love you semua ni dekat yang betul-betul istimewa sahaja. Jangan orang ni I love you, orang tu pun I love you, I miss you, kan. Kemain dia, ya. Okey, dan rasanya banyak kita dah bincangkan hari ini berkaitan dengan bahasa cinta. Tadi ingat ada 5 bahasa cinta. Jadi kenali pasangan anda. Jangan lupa untuk macam tuan cakap tadi, mula-mula tuan dah highlightkan berkaitan dengan I see, I accept, bersyukur. Barulah kita boleh orang kata nampak kata apa, terima seadanya pasangan kita itu, kan. Ini kadang-kadang orang kata apa, kita hanya memandang kepada orang kata apa, kekurangan dia saja, tak cuba untuk buka mata. Betul. Kan. Dan itulah yang macam menimbulkan orang kata apa, dah start bosan macam perceraian dan semuanya, kan. Jadi kata apa, penting untuk kita belajar mengenali pasangan anda dahulu. Check dulu checklist apa yang mereka suka, apa yang mereka tidak suka, dan cuba untuk mempelbagaikan bahasa cinta kita juga, supaya orang kata apa, dapat orang kata memekarkan lagi hubungan itu. Semoga berkekalan selama-lamanya. Okey, jadi rasanya setakat itu sahaja kita punya perbincangan pada minggu ini. Jangan lupa kita dah start share live kita dekat Siakap Keli YouTube, dan boleh cari previous live dekat Siakap Keli YouTube. Subscribe juga. Dan setakat itu saja untuk kita punya live minggu ini. InsyaAllah kita jumpa untuk next perkongsian akan datang. Assalamualaikum.